Kita tengok ni suara macam ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أكرمنا بالإخلاص في القول والعمل. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Baik. Jadi kita sambung balik pengajian kitab Mughnil Muhtaj, syarah kepada kitab Minhajul Talibin yang dikarang dan disusun oleh Al-Imam Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Katanya was-sufratu wal qudratu kullum minhuma haidun fil asah. Sufrah kuning, wal qudratu dan keruh. Kuning, was-sufratu wal qudratu dan keruh. Dia keruh ni adalah sebagaimana yang disebut dalam beberapa kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i, keruh ni adalah seperti air yang bercampur dengan tanah setelah daripada hujan. Itu makna keruh. Jadi kuning dan keruh, kullum minhuma. Kullum minhuma ay kullu wahidin minhuma, setiap satu daripada keduanya. Setiap satu. Kenapakah dia ditakdirkan ataupun dia cuba takdirkan kullum minhuma? Kerana nak beri isyarat keruh dengan kuning adalah hukum dia hukum yang berasingan. Bukan mesti kena campur di antara keruh dan kuning. Okey, boleh faham? Sebab dia buat mari ataf dengan waw, takut difahami begitu. Sebab ataf dengan waw adalah limutlaqi al-jam'i, semata-mata himpun. Jadi untuk mengelak daripada kuning dan keruh dihukumkan haid mengikut kaul asah, mesti kena ada dua-dua. Okey, boleh faham? Mesti kena ada. Kuning ada, keruh ada. Kalau keruh semata-mata tak ada kuning, takut difahami bahawasanya ia bukan haid. Maka untuk mengelak berlakunya kesilapan di dalam memahami ibarat ini, maka Khatib Asy-Syirbini katakan kullum minhuma. Dia kullun, tanwin pada kullun dipanggil tanwin iwad. Kalau kita belajar dalam ilmu nahwu dipanggil tanwin iwad. Yang mana tanwin iwad, dia ada iwad daripada haraf, iwad daripada kalimah dan iwad daripada jumlah. Tanwin yang ada pada kullun adalah iwad daripada kalimah. Dia asalnya kullu wahidin minhuma, setiap satu daripada keduanya. Okey, boleh faham? Jadi setiap satu daripada sufrah dan qudrah adalah haidun, atau khabar bagi as-sufratu wal qudratu. Adalah haid fil asah, pada kaul asah. Dan kalau sebut perkataan al-asah dalam mazhab, dalam kitab Minhajul Talibin, maka kita dapat fahami beberapa perkara. Yang pertama adalah masalah ini adalah masalah khilafiyah. Yang mana masalah masalah ni adalah sebagai masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah. Kita yang pertama, tidak berlaku kesepakatan. Maksudnya ada pandangan yang kedua yang menyalahi pandangan ni. Dan khilaf di sini adalah khilaf di antara ashab Asy-Syafi'i. Okey, boleh faham? Kalau Al-Azhar dengan Al-Masyhur baru khilaf di antara pandangan Imam Syafi'i.
Kalau al-asah sahih, ada khilaf di antara ashab asy-Syafi'i. Okey, masalah ni khilaf di antara ashab asy-Syafi'i. Yang ketiganya adalah khilaf di sini adalah khilaf yang kuat. Kalau khilaf tidak kuat, dia akan kata sahih. Kalau al-asah khilaf yang kuat, maksudnya muqabil bagi al-asah, muqabil bagi asah, dalil dia juga cukup kuat. Dalil dia juga sandaran dia kuat. Pandangan mu'tamad adalah pandangan al-asah. Muqabil asah adalah dhaif. Walaupun muqabil asah daripada sudut sandaran kuat, tetapi dia adalah pandangan dhaif, hak dia adalah pandangan mu'tamad. Dan muqabil asah, kena ingat muqabil asah boleh diamalkan kerana ia adalah khilaf yang kuat. Berbeza dengan muqabil sahih. Okey, jelas kan? Jadi as-sufratu wal qudratu kullum minhuma haidun fil asah. Haid mengikut pandangan al-asah. Wa fi rawdati, dan dalam kitab rawdah as-sahih. Dalam kitab rawdah dia kata al-asah, dia kata as-sahih. Mengikut pandangan hak yang sahihnya. Okey, boleh faham? Jadi seolah-olah dalam kitab rawdah menyatakan bahawasanya muqabil bagi pandangan ini, hak yang kata bukan haid, adalah pandangan yang sandaran dia cukup lemah. Tidak kuat sandaran dia. Okey, boleh faham? Dalam kitab Minhajul Talibin dikata fil asah, tapi dalam kitab Rawdatul Talibin juga karangan Imam Nawawi dikata mana? Dia kata as-sahih. Okey, boleh faham? Sebab dia as-sufratu wal qudratu haidun fil asah. Wa innama kanat as-sufratu wal qudratu haidan fil asah. Itu dia pagim dia. Tempat ta'alluq bagi lam. Lam ni dia lam li ta'lil. Dia bergantung illah kepada sesuatu yang dihadaf. Yang kita dapat faham nisbah di antara mubtada dan khabar. Perlu ditakdirkan begini. Wa innama kanat as-sufratu wal qudratu haidan fil asah li'annahu, kerana sesungguhnya haid itu ialah al-aslu, asal, fi ma tarahu al-mar'atu fi zamanil imkan. Haid itu adalah perkara yang asal pada barang yang melihat akan dia oleh perempuan di dalam waktu imkan. Perkara hak yang asal yang perempuan melihat di dalam waktu imkan adalah haid. Okey, boleh faham? Maksudnya darah yang keluar di dalam waktu imkan, maka dihukumkan pada asalnya adalah haid. Betul tak gitu? Waktu imkan adalah waktu yang boleh dihukumkan sebagai darah haid. Sebab itulah kita ada kaedah lagu mana? Ni kaedah. Setiap darah yang keluar daripada perempuan, yang dilihat oleh perempuan di dalam waktu imkanil haid, maka hukum dia adalah haid. Mudah je. Setiap darah yang keluar di dalam waktu yang dilihat oleh perempuan di dalam waktu imkan al-haid, maka dihukumkan darah tu sebagai haid pada zahir. Sebab mana kata-kata dihukumkan sebagai haid pada zahir? Sebab hukum tu boleh berubah. Okey, boleh faham? 1, 2, 3, contoh merah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai ke 10 merah. Okey. Pada zahir hukum haid kerana dia keluar di dalam waktu imkan. Okey, boleh faham? Sebelah hitam, haid lagi dalam waktu imkan sebab tidak boleh lebih 15 hari. 11, 12, 13, 14, 15 hitam. 16 hitam. Okey, jadi bermakna apabila 16 hitam, maka bermakna darah melebihi 15. Sedangkan perempuan ini melihat terdapat perbezaan pada sifat darah, maka hak yang hitam itu kuat, maka yang hitam itu haid. Hak tadi hak merah tu dihukumkan pada zahirnya sebagai istihadah. Zahir lagi. Okey, tukar dah hukum. Okey, boleh faham? Jadi tapi tukar hukum tu setelah daripada lepas dah. Jelas kan? Jadi setiap darah yang keluar di dalam waktu imkanil haid, sebab kita ada imkanil tuhur, kita ada imkanil haid, kita ada imkan al-inqita'. Di waktu imkan al-haid, maka dihukumkan darah tersebut sebagai darah haid. Dan kita kabadah sebelum daripada ini, waktu imkanil haid dia terbagi kepada dua. Untuk perempuan mubtada'ah adalah setelah dia mencapai usia 9 tahun. Okey, boleh faham? Maksudnya cukup dah 9 tahun, masuk tahun yang ke-10.
Manakala mu'tadah adalah setelah daripada cukup sekurang-kurang suci. Okey, boleh jelas tu maksud waktu imkan al-haid. Jadi asal pada apa hak yang perempuan tengok dalam waktu imkan adalah haid. Okay, ini pandangan yang pertama. Wathani, yang kedua. Yang kedua ni athani ni panggil muqabil al-asah. La. Apa maksud la? Bukan haid. Itu makna la. Bukan haid. Sufrah dan qudrah bukan haid. Okey, ni mengikut pandangan yang kedua. Sebab dia li'annahu, kerana sesungguhnya sufrah dan qudrah saat itu laisa ala launid dam, bukanlah di atas warna darah. Sebab warna darah adalah hitam dengan merah. Okey, boleh faham? Sufrah dengan qudrah bukan di atas warna darah, maka ia bukan haid. Satu, alasan yang pertama. Okey, tu dipanggil alasan yang pertama. Alasan yang kedua, liqauli Ummi Atiyah, kerana perkataan Ummi Atiyah, seorang sahabiyat, seorang sahabat Rasulullah. Kerana kata Ummu Atiyah, kunna la na'uddu as-sufrata wal qudrata syai'a. Kunna, dulu kami, la na'uddu, kami tidak menghitung, kami tidak kira. Al-ad makna hitung, kira. Kami tidak kira as-sufrata, kuning, wal qudrata, keruh, kami tidak kira syai'an, sesuatu pun. Maksudnya kalau keluar kuning, keluar keruh, kami tidak kira dia daripada haid. Dulu kami begitu. Baik. Kita kena ingat mazhab Imam Syafi'i. Okey, perhati molek mazhab Imam Syafi'i, sandaran hukum ataupun dia, kita di sana ada qaulus sahabah. Qaulus sahabah adalah di antara dalil yang berlaku perselisihan di kalangan ulama fiqh. Mazhab Imam Syafi'i tidak jadikan qaulus sahabah sebagai hujjah. Okey, boleh faham? Qaulus sahabah mengikut mazhab Imam Syafi'i tidaklah dijadikan hujjah. Mesti kena hadis marfu'. Sekarang ni perkataan siapa? Perkataan Ummu Atiyah. Jadi bermakna ini adalah hadis mauquf. Faham tak lagi? Hadis mauquf. Kita ada hadis marfu', ada hadis mauquf, ada hadis maqtu' dengan nisbah kepada siapa hak yang keluar daripada siapa. Maksudnya dengan nisbah kepada mudhaf ilaih. Maksudnya disandarkan kepada siapa? Kalau disandarkan kepada Rasulullah, perkataan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, takrir daripada Rasulullah, itu dipanggil hadis marfu'. Kalau perkataan sahabat, perbuatan sahabat, itu dipanggil hadis mauquf. Perkataan tabi'in, perbuatan tabi'in dan selepas daripada tabi'in, itu dipanggil benda maqtu'. Baik, jadi marfu' ni adalah ma udhifa ila sahabah. Setiap hadis yang disandarkan kepada sahabah itu dipanggil hadis mauquf. Jadi sekarang ni adalah perkataan Ummu Atiyah, maka nama dia hadis mauquf. Tetapi dalam perkataan ni kata Ummu Atiyah, kunna, dulu kami, la na'udu, kami tidak mengira. Jadi apabila kata kunna la na'udu, dulu kami, jadi bermakna dulu dia buat perkara tersebut di ketika Rasulullah hidup. Okey, boleh faham? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup. Boleh difahami begitu. Dulu kami tidak menghitungkan kuning dan keruh sesuatu. Jadi bermakna dulu tu bila? Ketika Rasulullah hidup. Kami tidak menghitungkan benda ni daripada haid. Okey, jelas kan? Tidak menghitungkan benda ni daripada haid. Kata siapa? Ummu Atiyah. Baik. Betul tak? Dulu kami ni maksudnya orang puak, tidak menghitungkan kuning dan keruh daripada haid. Nanti kita akan tengok lepas daripada ni. Rupa-rupanya Aisyah kata haid. Jadi bermakna bertentangan di antara apa hak yang disebut oleh Ummu Atiyah. Ummu Atiyah kata kami dulu, kami ni orang puang, yang ni ma'syaran nisa. Dulu kami tidak menghitungkan keruh dan kuning daripada haid. Jadi bermakna orang puang ketika hidup Rasulullah tidak menganggap kuning dan keruh daripada haid. Ternyata lepas daripada ni kita akan tengok hadis daripada Aisyah. Aisyah masih lagi menghukumkan kuning sebagai haid. Jadi bermakna bukan semua perempuan di zaman Rasulullah mengatakan bukan haid. Ada perempuan yang mengatakan haid. Okey, sama-sama hadis mauquf. Ni Aisyah
Hak ni Ummu Atiyah. Jadi nampak pada zahirnya berlaku pertentangan. Okey. Bagaimanakah? Nampak Ummu Atiyah pada zahirnya dikata kunna la na'uddu sufrata, diambil daripada Rasulullah. Aisyah dia tidak akan meletakkan hukum sesuatu melainkan diambil juga daripada Rasulullah. Baik. Jadi nampak berlaku benda pertentangan. Okey, bagaimanakah cara untuk menyelesaikan pertentangan ini pada zahirnya? Maka ada ulama dia mengambil pendekatan al-jam'u baina ad-dalilain ataupun al-jam'u baina ad-dalilain, menghimpunkan di antara dua dalil. Di sana ada riwayat yang kedua menyebut dalam riwayat Imam Abu Daud, kunna la na'uddu sufrata wal qudrata ba'da tuhri, selepas daripada perempuan mengalami suci. Sini mutlak, di sana dia panggil muqayyad. Maka ditanggungkan hak yang mutlak di atas hak yang muqayyad. Maksudnya apa hak yang disebut oleh Ummu Atiyah betul, hak yang disebut oleh Aisyah pun betul. Cuma hak yang disebut oleh Ummu Atiyah adalah melibatkan ba'da tuhri. Maksudnya kalau sekiranya tidak bersambung di antara kuning dengan keruh, dengan warna yang lain, maksudnya warna lain tubik, lepas tu berhenti, lepas tu tubik pula kuning dengan keruh, maka hak yang kuning dan keruh setelah daripada berhenti darah tidak dikirakan sesuatu, bukanlah daripada haid. Okey, boleh faham kan? Ini pandangan sebahagian daripada ulama. Bukan pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, selama mana warna tersebut keluar di dalam waktu zamanil imkan, walaupun keluar setelah daripada bersih, terlepas daripada naqa', tetap dihukumkan haid. Okey, kalau cukup syarat-syarat haid. Okey, boleh faham? Dalam masalah ni ada 3 pandangan. Dalam masalah sufrah dan al-qudrah ada 3 pandangan. Pandangan yang pertama adalah sufrah dan qudrah bukan haid. Ini pandangan Imam Ibn Hazm al-Zahiri, ada sebagian daripada ulama. Jadi pandangan ni tak kira lah keluar sebelum ke, keluar selepas ke, bukan haid. Okey, ini pandangan yang pertama. Pandangan ni juga adalah pandangan sebahagian daripada ulama mazhab Imam Syafi'i. Okey, pandangan yang kedua adalah kuning dengan keruh di dalam zaman imkan hukum adalah haid. Pandangan yang ketiga, kuning dan keruh kalau bersambung dengan darah sebelum daripadanya adalah haid. Kalau tidak bersambung maka bukan haid. Ana cuba jelaskan 3 pandangan ni supaya kita faham. Sebahagian daripada ulama mengambil pendekatan al-jam'u bainad dalilain, maksudnya masih lagi menerima apa yang disebut oleh Ummu Atiyah. Okey, jelas kan? Sebab Ummu Atiyah kata kunna la na'uddu. Nampak pada zahirnya hadis mauquf fi hukmil marfu'. Sebab dia kata dulu kami. Dulu kami, maksudnya dia telah sandarkan perkataan dia apa yang disebut di sini kepada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jelas tak? Jelas. Okey, itu alasan dia. Tapi katanya wa ajabal awwalu, telah menjawab oleh yang pertama. Yang pertama tu iaitu qaul al-asah. Qaul al-asah dia jawab. Qaul al-asah dia jawab. Jawab dia. Jawab terhadap pandangan yang kedua. Hak yang mengatakan bukan haid. Alasan yang pertama bukan di atas warna darah. Alasan yang kedua kerana perkataan Ummu Atiyah. Baik. Wa ajabal awwalu bi anna hadha, bahawasanya ini qaul Ummi Atiyah mu'aridun, bertentangan biqauli Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dengan perkataan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, lamma tatakala kanatin nisa'u, adalah perempuan-perempuan di zaman Rasulullah dulu, tatakala adalah perempuan, yab'athna ilaiha, membawa perempuan, yab'athna membawa mereka itu kembali kepada an-nisa, ilaiha kepada Aisyah, bidurjati, dengan durjah. Durjah ni secebis kain, tu makna durjah, cebisan kain lah, cebisan kain, fiha, yang ada dalam durjah saat itu al-kursuf, ada kapas, secebis kapas. Warna secebis kain, lepas tu ada dalam dia secebis kapas gini. Kita ada kain besar, di kain besar, lepas tu ada kapas yang kecil di atas kain besar saat ni. Okey, boleh faham kan? Jadi berapa Kita ada durjah, lepas tu kita ada kursuf.
Okey, boleh faham? Ada hak yang kain besar, lepas tu ada kapah kecil dalam. Atas kapah tu. Dia atas kain besar tu ada kapah. Fihal kursuf fihi sufratu min damil haid. Fihi, padanya pada kursuf tu, pada kapah hak kecil tu, as-sufratu, ada kekuning-kuningan, ada kuning, warna kuning min damil haid, daripada darah haid. Jadi orang puang dibawa kepada Aisyah, dia bawa benda ni. Malu ke tak? Tak malu benda yang berkait dengan agama. Faham? Tapi bukanlah tunjuk ke orang gitu bawa. Jadi lepas daripada dia rasa hujung dah darah, lemah dah darah, dia pun cek, ambil kapas saat ni tu, dia cek, oh tengok ada kuning, dia pun bawa lagi kepada Aisyah, tunjuk kepada Aisyah, lagu mana ni keadaan sekarang ni, boleh semayang ke tak lagi ni. Baik, maka apa kata Aisyah? La ta'jalna, jangan gopoh oleh kamu. Jangan gopoh hatta tarayna al-qassata al-bayda, sehingga tarayna, melihat oleh kamu, al-qassata al-bayda, akan putih, bersih. Dia bayda ni makna putih, dia qassah ni makna kapur. Al-qassah makna kapur, al-bayda yang putih. Gerti tak kapur? Biasa tengok dak kapur semi, tu qassah. Qassah tu adalah kapur semi. Tu asal kapur semi hak yang putih. Maksudnya sehingga mu tengok ada keputihan. Cuma perkataan al-qassat al-bayda, maksud dia perkataan al-qassat al-bayda, maksud dia al-qassat al-bayda, di sini ulama berbeza pandangan dalam menghuraikan al-qassat al-bayda yang disebut dalam hadis Aisyah ni. Ada setengah kata al-qassat al-bayda adalah tak ada benda. Jadi kalau letak kapah, keluar kapah putih, bersih seperti warna kapur. Okey, boleh faham? Ni satu pandangan. Yang kedua, al-qassat al-bayda, dia kata al-qassat al-bayda adalah keputihan. Sehingga melihat keputihan. Okey, boleh faham? Dia al-qassat al-bayda, ada setengah kata kalau masukkan kapah, keluar kapah saat itu tidak berlama dengan warna darah, putih bersih. Ada setengah kata al-qassat al-bayda adalah keputihan itu sendiri. Okey. Setengahnya turidu bidzalika, menghendakilah ia Aisyah, bidzalika ni al-qassatil bayda adalah at-tuhra min al-haidati, suci daripada haid. Jadi mu jangan gaduh sehingga mu tengok al-qassatil bayda, maksudnya tengok bersih sungguh daripada haid, tak ada dah darah langsung. Maksudnya kalau kuning tak boleh semayang lagi. Itu maksud Aisyah. Hadis ni rawahu Malik. Hadis ni diriwayat juga oleh Imam Malik. Hadis ni diriwayat oleh Imam Malik. Cuma hadis ni juga diriwayat oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, tapi secara muallaq. Secara muallaq. Dalam kitab Sahih Bukhari dipanggil ada hadis muallaqat Imam Bukhari, hadis yang dibuang permulaan sanad. Hadis muallaqat adalah hadis yang dibuang pada permulaan sanad. Cuma hadis muallaqat Imam Bukhari, kalau kita tengok, kalau Imam Bukhari riwayat dengan sirah jazam, maka hadis itu adalah hadis sahih. Tapi kalau Imam Bukhari riwayat dengan sirah tamrid, sirah lemah, maka hak tu perlu kena kaji. Kalau dia riwayat dengan sirah jazam, maka hadis itu adalah hadis yang sahih sehingga kepada orang yang berkata. Sahih sehingga di situ. Lepas tu hak yang lepas daripada orang yang berkata tu, kita kena tengoklah pula. Faham? Kena tengok, kena buat kajian pula. Jadi pendek kata, hadis ni kalau kita tengok Imam Bukhari riwayat dengan sirah jazam, juga diriwayat oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta. Hadis ni juga hadis sahih. Hak yang pertama hadis Ummu Atiyah juga sahih. Hak ni juga sahih. Jadi pada zahirnya berlaku benda pertentangan di antara hadis Ummu Atiyah dengan hadis Aisyah. Aisyah kata kalau kuning jangan gaduh. Ummu Atiyah kata kami tidak menganggap dah kuning daripada haid. Aisyah kata kalau kuning tak boleh semayang lagi. Baik. Okey je lah. Jadi bermakna nanti kita tengok bagaimanakah cara hak yang diambil oleh ulama mazhab Imam Syafi'i, ke dia tak tulis di sini. Tak ada. Okey, sebahagian daripada kitab mazhab Imam Syafi'i dia kata mana? Dia kata kita tarjihkan hadis Aisyah kerana Aisyah adalah lebih mengetahui, kerana Aisyah adalah isteri Rasulullah dan hukum hakam yang berkait dengan wanita, Aisyah
lebih mendalami berbanding dengan orang lain. Okey, jelas kan? Apatah lagi berkait dengan darah. Sebab dia berkait dengan darah, dia melibatkan persetubuhan. Jadi Aisyah lebih mengetahui hal ini berbanding dengan orang lain. Jadi sebahagian ulama dalam mazhab Imam Syafi'i menggunakan maslak tarjih, mentarjihkan hadis Aisyah berbanding dengan hadis Ummu Atiyah. Baik. Sebab itulah pandangan al-asah dikatakan as-sufratu wal qudratu haidun. Sufrah dan qudrah adalah haid. Rawahu Malik, telah meriwayatkan hadis ini oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Lepas tu dia Khatib Asy-Syirbini nak huraikan sikit beberapa kalimah, cuba nak tafsir sikit beberapa kalimah yang ada dalam hadis. Wa durjatu, durjah ni bi dhammid dali wa iskanir ra'i wa bil jim. Durjah ni baca dengan dhammah dal. Du. Wa iskanir ra baca dengan sukun ra, dur. Wa bil jim, dan baca dengan huruf jim, bukan huruf ha, bukan huruf kha, bukan durkhah, bukan durhah, durjah. Wa ruya bi kasri dali wa fathi ra, dan diriwayatkan juga lafaz durjah dengan kasrah dal, di, wa fathi ra, dirajah. Maksudnya ada dua riwayat. Riwayat yang masyhur durjah, riwayat yang kedua adalah dirajah. Faham? Tu wa ruya bi kasri dal di wa fathi ra, dirajah. Jelas ada berapa riwayat? Dua. Riwayat yang masyhur durjah, riwayat yang kedua dirajah. La ta'jalna hatta lamma kanat an-nisa yab'athna ilaiha bid-dirajah. Bid-dirajah. Wahia, dan iaitu durjah ni nahwu khirqatin, seumpama khirqah, secebis kain, ka qutnah, seperti secebis kapas. Itu makna khirqah, secebis kain seperti secebis kapas. Tudkhiluhal mar'atu farjaha, yang memasuklah akan dia oleh perempuan ke dalam faraknya. Jadi perempuan masuk benda ni dalam farak dia. Thumma tukhrijuha, kemudian mengeluarlah ia perempuan akan dia, litangzura, supaya melihatlah ia perempuan, hal baqiya syai'un min atharid dami aw la, adakah berbaki sesuatu daripada kesang darah ataupun tidak. Itu makna khirqah. Yang mana khirqah ni secebis kain ke seperti secebis kapas, yang perempuan masuk benda ni ke dalam kemaluan dia untuk cek ada tak lagi kesang darah. Wal kursuf, kursuf pula ialah al-qutun, kapas. Itu kursuf. Kursuf adalah kapas. Wa hasilu dzalika, hasil demikian itu, annaha, bahawasanya kan kita kata benda, kita ada kursuf, kan kita ada durjah. Annaha, bahawasanya perempuan, tada'u, meletaklah ia perempuan, qutnatan, akan secebis kapas, fi ukhra, pada qutnatin ukhra, pada secebis kapas yang lain, akbara minha, yang lebih besar daripada kapas yang pertama. Dia ambil kapas kecil, secebis kapas dia letak di atas kapas yang lebih besar. Ataupun au fi nahwi khirqatin, ataupun dia letak kapas yang kecil tu pada seumpama secebis kain. Sama ada kapas besar, okay, dia ada dua kapas lah, kapas kecil kapas besar ataupun hak kapas besar saat ni tu dia letak kain ke, tak kira lah. Hak besar mungkin kapas juga, mungkin kain. Lepas tu wa tudkhiluha, dan memasuklah perempuan akan dia di dalam faraknya. Wa ka'anna, dan seolah-olahnya perempuan taf'alu dzalika, membuatlah ia akan demikian itu, li'alla yatalawwatha badanuha, supaya tidak kotor oleh badannya, bil qutnatis sughra, dengan kapas yang kecil. Maksudnya kapas yang kecil yang akan masuk dalam kan. Faham tak kan? Jadi dia letak kapas besar sekarang itu untuk mengelak daripada benda, daripada kotor badan dia kan. Kotor badan dia. Jadi kalau misalnya bawa kapas kecil, aja pergi jumpa dengan Aisyah, jadi tangan kena tak nak warna darah. Kalau bawa kapas kecil je kena. Kalau bawa kapas besar yang ada di atas kapas kecil, kena tak di tangan? Tak kena. Okey, boleh faham kan? Baik. Katanya wal qassatu bi fathil qaf. Qassah baca dengan fathah qaf. Qassah. Benda al-jis. Dia boleh baca jas, boleh baca jis. Boleh baca dua. Jas ni maksudnya kapur putih. Biasa kalau kita buat rumah, nak membelah tu, kita ada semen, lepas tu kita ada kapur.
Katanya syubbihatir rutubatun naqiyatu bil jissi fi safa. Diserupakan ar-rutubah. Rutubah makna dia lembab. An-naqiyah yang bersih. Cecair yang bersih. Bil jissi dengan kapur. Fi safa pada sudut bersih. Kita beri wajhus syabah. Jadi diserupakan ar-rutubah an-naqiyah. Kita panggil musyabbah. Bil jis itu panggil musyabbah bi. Fi safa itu dipanggil wajhus syabah. Sekarang ni hak yang keluar daripada perempuan saat ni tu kapur ke? Amin. Hak keluar daripada kemaluan kapur ke lepas daripada dia bersih? Bukan kapur. Hak keluar dia. Keluar keputihan. Boleh faham? Cuma keputihan tersebut diserupakan dengan kapur. Pada sudut mana? Pada sudut bersih. Jernih. Bersih maksudnya tidak ada kesang darah. Tidak ada kesang darah. Habis. Habis situ hak tu dia nak hurah maksud hadis sahaja. Yang salsabila. Mak Ustaz ada soalan yang selalu ditanya berkenaan meruang. Apa pendapat ulama tentang meruang? Meruang tu anda tak tahu apa maksud meruang. Tapi kalau di Terengganu kalau sebut meruang biasa guna untuk mandi jenazah. Kita bersih, kita buang dulu najis yang ada dalam perut dia dengan kita tekan sikit perut masa kita sebelum kita mandi. Itu meruang. Tapi soalan ni hamba tak tahu apa maksud meruang. Dia kita nak jawab ni mesti kita kena tahu, faham dulu soalan. Al-hukmu ala syai' far'un an tasawwuri. Hukum di atas sesuatu adalah cabang daripada tasawurnya. Anda belum lagi tasawur apa makna meruang. Boleh tolong jelaskan apa makna meruang. Baik. Memasukkan jari dalam kemaluan untuk bersihkan darah yang berbaki. Memasukkan jari ke dalam kemaluan untuk bersihkan darah yang berbaki. Jadi dalam kemaluan dia ada kawasan zahir dan ada kawasan batin. Kawasan zahir hak tu wajib kita kena bersih kalau ada najis di situ. Kawasan batin tidak wajib kita bersih kalau ada najis di situ. Okey, kita ada kawasan zahir, kawasan batin. Kawasan zahir bagi perempuan hak yang telah berkahwin, dia berbeza dengan kawasan zahir bagi perempuan yang anak dara. Okey, boleh faham? Dia berbeza. Baik. Jadi kawasan zahir wajib basuh. Wajib kena bersih. Kalau sekiranya tidak bersih, melainkan dengan memasukkan sesuatu dan ia tidak mendatangkan mudarat, tidak menyakitkan, maka wajib kena memasukkan sesuatu. Tetapi kalau masuk jari, hak tu maksudnya melebihi, takut melebihi daripada kawasan hak zahir, maka hak tu tidak diwajibkan. Okey, boleh faham kan? Jadi sebenarnya tidaklah sampai perlu kena memasukkan jari. Tidak sampai perlu memasukkan jari. Sebab kalau memasukkan jari, jadi melebihi daripada kawasan hak yang zahir. Sedangkan hak yang wajib basuh adalah kawasan zahir sahaja. Apatah lagi kalau sekiranya perempuan saat itu adalah anak dara. Maka lebih-lebih lagi dia kena elok daripada melakukan perbuatan tersebut. Okey, wallahu a'lam. Katanya okey, habis itu Ni benda penting. Bagi penuntut ilmu, ni benda hak yang penting, hak yang ingin disampaikan oleh Khatib Syurbini. Mana? Wa mahallul khilaf. Kan tadi khilaf kan? As-sufratu wal qudratu haidun fil asah. Jadi bermakna berlaku khilaf. Kuning dengan keruh saat ni tu. Katanya wa mahallul khilaf idza ra'at dhalika fi ghairi ayyamil 'adah. Tempat khilaf saat itu adalah apabila perempuan melihat pada selain daripada hari-hari beradat. Okey, boleh faham? Hal tu berlaku khilaf. Sebagai contoh, adat kebiasaan haid perempuan 7 hari. Tiba-tiba hari yang ke-8 masih lagi keluar warna kuning. Okey, hak yang ke-8 saat ni tu
dikirakan haid ke tak? Pandangan mu'tamad, pandangan al-asah adalah haid. Kerana benda? Kerana yang pertamanya dia keluar di dalam zaman imkan. Yang keduanya hadis Aisyah. Kita boleh faham? Jelas tak? Berarti boleh. Orang puang ni adat dia berapa hari? 7 hari sebagai contoh. 7 hari adat dia. Tiba-tiba bulan ni, hari ke-8 masih lagi ada. Tapi hari ke-8 tu tak ada warna merah, tak ada dah. Hitam tak ada dah. Yang ada warna kuning ataupun keruh. Hari ke-8. Okey, hari ke-8 hak ni hak berlaku khilaf. Sebab dia keluar lepas daripada hari adat dia. Mengikut pandangan al-asah, hari ke-8 juga haid. Berpandukan kepada yang pertama alasannya adalah dia keluar di dalam zaman imkan. Sebab belum lagi melepasi 15 hari. Okey, boleh faham? Pertama, yang keduanya adalah berpandukan kepada hadis Aisyah. Jelas? Okey. Namun pandangan yang kedua dikata bukan haid. Kerana benda? Kerana hadis Ummu Atiyah, kunna la na'uddu sufrata wal qudrata syai'a. Hak ni tempat khilaf. Jadi bermakna kalau kuning dengan keruh saat itu keluar dalam tempoh adat, maka hak ni tidak berlaku khilaf. Jelas tak? Hak berlaku khilaf ketika dia keluar di luar adat. Kalau dia keluar dalam tempoh adat, hak ni tidak berlaku khilaf. Sebab itulah dikata benda, fa in ra'athu fil 'adati qala fil rawdati fa haidun jazma. Maka jika perempuan itu melihat kembali kepada sufrah dengan kudrah fil 'adati dalam ayyamil 'adah, fil 'adati ay fi ayyamil 'adah, pada hari-hari adat dia. Qala fil rawdati, berkatalah Imam Nawawi dalam kitab Rawdatul Talibin, benda fahaidun jazmah, maka hukum dia adalah haid jazman secara putus. Mana jazman? Ai bila khilaf, tanpa ada khilaf. Baik. Tanpa ada khilaf. Okey, jelas kan? Okey, dapat lagi ya? Jadi masalah sufrah dan kudrah berlaku khilaf. Ketika mana berlaku khilaf? Macam yang kita khabar, ketika ia keluar bukan ayyamil 'adah. Tapi kalau dia keluar fi ayyamil 'adah, maka hak tu tidak berlaku khilaf. Bahkan sepakat ulama mazhab Imam Syafi'i mengatakan ia adalah haid. Okey. Katanya lakin fit tatimmah, tetapi dalam kitab Tatimmah karangan Imam Al-Mutawalli. Tak silap ingat Tatimmah ni, Tatimmatul Ibanah. Tak silap ingatlah karangan Imam Al-Mutawalli. Boleh tengok semula. Tetapi dalam kitab Tatimmah dikatakan la budda min qawiyyin ma'ah, mesti daripada darah yang kuat bersama dengannya. Semata-mata kuning, semata-mata keruh, sama ada keluar di dalam waktu ayyamil 'adah ataupun tidak, sama ada keluar dalam waktu imkan ataupun tidak, bukanlah haid. Kalau sekiranya tidak disertai dengan darah yang kuat bersama dengannya. Boleh faham? Faham tak ini? Tak faham? Sekali lagi. Jadi mengikut dalam kitab Tatimmah dia kata la budda min qawiyyin ma'ah, mesti daripada darah yang kuat bersamanya dan bersama dengan sufrah dan kudrah. Maksudnya semata-mata sufrah dan kudrah bukan haid. Okey. Bilakah dikatakan haid? Ketika sufrah dan kudrah disertakan dengan darah yang kuat. Jadi bermakna, berarti mana? Bermakna dia tidak kira keluar pada hari adat ke keluar pada hari yang bukan adat. Jadi rupa-rupanya keluar di dalam hari adat. Adat kebiasaan perempuan keluar darah. Tiba-tiba keluar darah benda, keluar warna kuning dan keruh. Tapi tidak ada darah yang kuat bersama dengannya, juga berlaku khilaf sebenarnya. Okey, boleh faham tak? Boleh faham tak? Benda ni nak khabar. Sekarang ni nak khabar hak yang asalnya tempat khilaf antara sufrah dengan kudrah haid ataupun tidak adalah ketika dia keluar di luar daripada tempoh adat. Hak tu berlaku khilaf. Kalau keluar dalam tempoh adat, maka tidak berlaku khilaf. Tapi hak masalahnya dalam kitab Tatimmah dia kata gana sufrah dan kudrah dikirakan haid kalau bersamanya darah
yang kuat. Kalau tidak bersamanya darah kuat, maka bukan haid. Tanpa dilihat dia keluar dalam tempoh adat ataupun tidak. Jadi bermaknanya masih lagi ada khilaf. Okey, boleh faham? Sekalipun keluar dalam tempoh adat. Wa qila, dan kata qil, yajibu taqaddumul qawi. Wajib terdahulu darah yang kuat. Kalau tadi semata-mata mesti kena ada darah kuat. Faham tak lagi? Beza kan ni? Faham tak beza kan ni? Kalau tadi mesti kena ada darah yang kuat bersama dengannya. Darah yang kuat bersama dengannya mungkin darah lemah, darah kuning, keruh, lepas tu darah kuat. Dan mungkin darah kuat, kuning, keruh, ataupun kuat, kuning, keruh, tengah. Tu lah salah satu daripada tiga ihtimal tu lah. Okey, itu atas pandangan Imam pengarang kitab Tatimah. Tapi ada pandangan yang kedua, mesti kena darah kuat dulu. Lepas tu baru sufrah dan kudrah. Okey, boleh faham? Mesti darah kuat dulu baru sufrah dan kudrah. Jadi kalau sufrah dulu, kudrah dulu, baru kuat, maka sufrah dan kudrah saat itu walaupun dalam waktu imkan, walaupun dalam waktu adat, dia bukan haid. Jelas tak? Jelas tak? Okey, kesimpulan sebelum daripada kita baca lagi. Sekarang ni, apa hak yang disebut oleh banyak kitab mazhab Imam Syafi'i, khususnya kitab mutaakhirin, ketika dimensyarahkan perkataan Imam Nawawi, was-sufratu wal qudratu haidun fil asah. Sufrah dan kudrah adalah haid mengikut kaul asah. Jadi muqabil asah bukan haid. Baik. Jadi berlaku khilaf dalam masalah ni. Maka kata ulama, berlaku khilaf ni adalah sekiranya sufrah dan kudrah keluar di dalam bukan ayamil adah. Dia keluar bukan pada hari-hari adat. Hal ni berlaku khilaf. Pandangan mu'tamad kata haid, pandangan bukan mu'tamad kata benda bukan haid. Tetapi kalau keluar dalam tempoh adat, sepakat ulama jazman sebagaimana hak yang disebut dalam kitab Ar-Raudhah, dia adalah haid. Okey, boleh faham? Adakah apa hak yang disebut oleh dalam kitab Ar-Raudhah kata sepakat ulama mazhab Imam Syafi'i kata haid? Adakah maksudnya betul begitu? Ternyata rupanya ada juga sebahagian daripada ulama mazhab Imam Syafi'i ashabul wujuh mengatakan bukan haid, melainkan dengan syarat-syarat tertentu walaupun dikeluar dalam tempoh adah. Jelas tak? Jelas tak? Nampak tak? Sebagai contoh pandangan Imam Al-Baghawi Al-Mutawalli dalam kitab Tatimah. Tengok mula, betul-betul tak pengarang kitab Tatimah adalah Imam Al-Mutawalli. Yang mana dia kata mana? Dia kata sufrah dan kudrah tidak dihukumkan haid melainkan kena serta darah yang kuat. Pandangan yang kedua pula dia kata bukan kena serta darah yang kuat, mesti sebelumnya darah yang kuat. Okey, boleh faham. Okey, boleh faham. Jadi bermakna dalam tempoh adat pun masih lagi berlaku khilaf. Jelas. Dalam tempoh adat pun masih berlaku khilaf. Setengah kata kalau tak ada darah kuat bukan haid. Kalau ada darah kuat baru haid. Tapi pandangan mu'tamad ada darah kuat ke tak ada darah kuat ke, kesemuanya itu adalah haid. Sebab itulah, okey ni apa yang dikata oleh siapa? Oleh Khatib Asy-Syirbini. Fayuhsinu hina idzin itlaqul khilaf. Maka elok, comel hina idzin pada ketika itu, pada ketika wujudnya pandangan pengarang kitab Tatimah. Di sana ada qil, mesti kena terdahulu qawi di atas sufrah dan kudrah. Elok pada ketika itu itlaqul khilaf, itlaqkan khilaf. Apa benda itlaqkan khilaf? Jadi itlaqkan khilaf ni dipanggil, kita kena kata khilaf secara mutlak. Faham lagi? Itlaqkan khilaf. Tidak perlu kita taqyidkan fi ayyamil adah wa fi ghairi ayyamil adah. Jelas tak ini? Jadi sebab dalam ayyamil adah berlaku khilaf juga. Okey, boleh faham kan? Jadi comelnya kita itlaqkan khilaf. Jadi dalam masalah sufrah dan kudrah berlaku khilaf dalam mazhab Imam Syafi'i. Okey, boleh faham? Sama ada sufrah dan kudrah keluar dalam ayyamil adah ataupun fi ghairi ayyamil adah. Cuma kalau keluar pada ghairi ayyamil adah, khilaf tu khilaf yang kuat. Okey, boleh faham? Kalau khilaf kalau keluar pada ghairi ayyamil adah, hak tu berlaku khilaf yang kuat. Tapi kalau keluar dalam ayyamil adah, hak tu khilaf yang tidak kuat. Jelas tak? Wallahu a'lam. Faham tak? Perbahasan berat sikit lah ni. Faham Okey, faham guys? Kita anggap kalau Fendi faham, orang lain faham sebab tu dia kata fayuhsinu hina idzin itlaqul khilaf. Kita kena itlaqkan khilaf. Khilaf secara mutlak. Bukan muqayyad, bukan diqaidkan fi ayyamil adah wa fi ghairi ayyamil adah. Wa kalamul musannifi
yufhamu anna sufrata wal qudrata daman. Okey, ni bab lain pula bab lain pula. Katanya wa kalamul musannif yufhamu anna sufrata wal qudrata daman. Kalam musannif, siapa musannif? Imam Nawawi. Yufhamu, difaham daripada kalam musannif, ataupun bukan yufhamu, boleh kata yufhimu, memberi faham. Ialah memberi faham, ia kembali kepada kalam musannif. Boleh bacalah ke sebenarnya. Kalamul musannif yufhimu, memberi fahamlah ia kalam musannif, anna sufrata maf'ulun bih bagi yufhimu, memberi faham bahawasanya sufrah wal qudrah. Ke sufrah dan qudrah kita tidak perlu tak makna dah kan. Kerak-kerak kali payah nak tak makna. Sufrah dan qudrah adalah daman, dua darah. Sufrah darah, qudrah pun darah. Itu hak yang kita dapat faham daripada kalam musannif. Sebab dikatakan as-sufratu wal qudratu haidun. Haid kan darah. Faham? Jadi kita dapat kalam musannif memberi faham bahawasanya sufrah dan qudrah adalah dua darah. Sufrah darah, qudrah pun darah. Okey, boleh faham. Tapi katanya wallazi fil majmu', dan perkara hak yang disebut dalam kitab Majmu' karangan Imam Nawawi. Apa hak yang disebut dalam kitab Majmu'? Lagu mana? Qala Syekh Abu Hamid, telah berkata oleh Syekh Abu Hamid. Kalau kata Syekh Abu Hamid adalah Abu Hamid Al-Isfirayini. Dia ada Abu Hamid Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Isfirayini. Kalau itlaq Abu Hamid maka merujuk kepada Abu Hamid Al-Isfirayini, seorang ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i. Telah berkata oleh Syekh Abu Hamid Al-Isfirayini, huma kembali kepada as-sufratu wal qudratu, ma'un asfar, air yang kuning, air, wa ma'un kadirun, air yang keruh, di air. Okey, boleh faham? Walaysa bidam, dan bukanlah keduanya darah. Tapi apa hak yang difahami daripada kalam musannif, dia adalah darah. Tapi apa hak yang dapat difahami daripada perkataan Abu Hamid Al-Isfirayini, dia bukan darah, dia adalah air. Okey, boleh faham? Air yang ada padanya warna darah. Jelas tak? Dia bukan darah, dia air. Air yang kuning dan air yang keruh. Jelas. Warna tu campur dengan air dah. Tu. Walaysa bidam, dan bukanlah keduanya darah. Wal imam ataf pada kata Syekh Abu Hamid. Wal imam ay Imamul Haramain Al-Juwaini. Itlaq imam dalam kitab mazhab Imam Syafi'i. Maka kembali kepada Imamul Haramain Al-Juwaini. Dalam kitab Usul Fiqh mazhab Imam Syafi'i kembali kepada Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Ar-Razi. Wal imam, dan imam, huma maksudnya berkata oleh Imam Al-Juwaini, huma kembali kepada as-sufrah wal qudrah, syai'un, sesuatu, kas-sadidi, seperti nanoh. Bukan air cair gitu, ia seperti nanoh. Ta'luhu sufratun wa qudratun, yang berwarna kuning dan keruh. Seperti nanoh hak warna kuning dan keruh. Laisa, bukanlah keduanya, ala launi dima, di atas warna darah. Sebab warna darah hak sungguhnya adalah merah dengan hitam. Okey, boleh faham tak? Alif ha intaha. Intaha ni adalah intaha perkataan yang disebut di dalam kitab Majmu'. Baik. Maka katanya wa kalamul imam huwa adh-dhahir kama jazama bihi fi asli ar-rawdah. Dan kalam imam ni kalam Imam Al-Haramain, huwa, iaitu kalam Imam Haramain adalah al-zahir, yang zahir. Pandangan antara perkataan Abu Hamid Al-Isfirayini dengan perkataan Imamul Haramain dalam masalah perbincangan berkenaan dengan sufrah dan qudrah ni bentuk di lagu mana. Pandangan hak Imamul Haramain adalah hak yang zahir. Hak tu hak yang zahir. Okey, boleh faham? Hak yang zahirnya nampak apa hak yang disebut oleh Imamul Haramain. Kama jazama bi, sebagaimana telah memutuskan dengannya Imam Nawawi, memutuskan dengannya fi asli rawdah, dalam kitab asal rawdah. Dia sebenarnya kitab, di sana ada kitab Rawdatul Talibin. Di sana ada kitab Rawdatul Talibin. Yang mana kitab Rawdatul Talibin adalah kitab yang Imam Nawawi
ambil daripada ataupun ikhtisarkan, ringkaskan daripada kitab Al-Aziz. Kitab Al-Aziz, tak silap ingat, karangan Imam Rafi'i. Tak silap ingat, ada mari baku hari ni. Tak silap ingat. Jadi kalaulah ulama mazhab Imam Syafi'i kata asal Rawdah, maka merujuk kepada mukhtasar kitab Rawdah itu sendiri yang dinamakan sebagai mukhtasar daripada kitab Al-Aziz. Sebab di sana ada kitab yang dinamakan sebagai Zawaidur Rawdah. Dia ada tambahan daripada kitab, tambahan bagi Rawdah. Dia ada asal Rawdah, ada Zawaidur Rawdah. Jadi pendek kata Imam Nawawi telah menjazamkan dalam asal Rawdah begitu. Dia adalah seperti nanah yang berwarna kuning dan keruh, yang bukan di atas warna darah. Seperti nanah yang warna kuning dan warna keruh, bukan di atas warna darah. Faham? Jelas tak? Kan nanah kan dia campur dengan darah kan sebenarnya kan. Baik. Itu perbincangan berkenaan dengan as-sufrah wal qudrah. Okey, faslun. Ini suatu fasal. Okey, untuk hari ni kita berhenti sini dululah. Faslun fi hukmil mustahadati wa ahwadiha sab'ah. Fasal pada menyatakan hukum mustahadah dan keadaan-keadaan yang 7. Ini antara perbincangan hak yang penting lah dalam bab istihadah. Siapa dah kita perbincangan hak yang penting. InsyaAllah kita akan cuba baca dengan lambat lah sikit bab ni. Agar kita dapat faham, betul-betul faham apa hak yang disebut dalam kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i berkenaan dengan 7 pembahagian bagi perempuan mustahadah. Jadi untuk hari ini kita berhenti sini dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.